Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas pelbagai rahmat, nikmat, anugerah dan pemberian, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kecapi sehinggalah kepada saat ini, walaupun sebahagiannya ditarik, disekat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya, kerana banyaknya, besarnya, luasnya rahmat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dalam bab nikmat ini, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi nikmat pemberianku. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu ingkar, derhaka, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan sesungguhnya azab siksaannya amatlah keras. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung pengajian kita pada bab muamalat, pada bab muamalat. Pada muka surat 1259, iaitu jual beli secara as-salam. Jual beli secara as-salam. Mungkin di kalangan kita jarang mendengar perkataan jual beli secara as-salam ataupun dalam istilah yang lain juga disebut sebagai jual beli secara as-salaf. Jual beli secara as-salaf ataupun jual beli secara as-salam. Namun apabila kita bincangkan nanti, kita huraikan nanti, kita akan dapati bahawa jual beli ini begitu banyak diamalkan, dilaksanakan, dilakukan oleh kita semua. Para peniaga, para pedagang, para usahawan, para petani, para pengusaha tidak akan dapat lari daripada jual beli yang kita namakan sebagai as-salam.
jual beli as-salam. Seperti mana biasa bila mana kita membuka kitab-kitab fiqh, sebelum dibincangkan hukumnya, dibincangkan rukunnya, dibincangkan syaratnya, biasanya kita akan datangkan dengan ta'rif, kita akan datangkan dengan definisi, kita akan datangkan dengan maksud. As-salam ini maksudnya apa? Dari sudut bahasa maksudnya begini, dari sudut istilah ataupun penggunaan syarak maksudnya begini. Ini biasalah kalau kita buka kitab-kitab fiqh, uslubnya memang begitu. Uslubnya memang begitu. Sebelum kita belajar nak kena faham dulu. Kalau kita belajar bab as-salah, maka dia akan ceritakan as-salah bermakna doa. Semayang ini dengan maksud berdoa. Dari sudut bahasanya dengan maksud doa. Kita kata wassalatu wassalamu ala rasulillah. As-salatu itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan maksud selawat. Tetapi asal perkataan as-salah dengan maksud doa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut bahasa semayang dengan maksud doa, tetapi dari sudut istilah kita akan jumpa semayang ini ada definisinya yang tersendiri, definisinya yang lengkap. Bila sebut semayang, kita akan faham bahawa semayang ini beberapa perbuatan yang kita lakukan, yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri, ditutup dengan salam. Ini kita namakan sebagai sembahyang. Begitu juga bila mana kita nak bincang jual beli as-salam ini, penulis rahimahumullah menjelaskan kepada kita maksud as-salaf ataupun as-salam. Perkataan as-salaf ataupun as-salam ini dalam hidup kita, saya rasa kita orang Islam dah terbiasa dengan perkataan as-salaf ataupun as-salam. Cumanya bahasa Arab ini satu perkataan boleh membawa kepada pelbagai makna. Digunakan dalam konteks ini maknanya begini, digunakan dalam konteks yang lain maknanya berlainan. Ini bahasa Arab, ini bahasa Arab. Saya kira setiap bahasa pun dia ada keindahannya yang tersendiri. Bahasa Melayu ada keindahannya yang tersendiri, bahasa Arab begitu juga, bahasa-bahasa lain pun macam tu jugalah. Jadi dalam bahasa Arab, as-salaf ataupun as-salam ini dalam konteks ini maksudnya ialah mendahulukan. Kita biasa sebut as-salam ini dengan maksud apa? As-salam, perkataan Islam, perkataan assalamualaikum, semua itu kita faham dengan maksud selamat, sejahtera. Tapi dalam konteks ini as-salam maksudnya ialah mendahulukan. Maksudnya ialah mendahulukan. Perkataan as-salaf biasa keluar daripada lidah kita sebut salafus salih. Salafus salih. Maksud apa salafus salih? Orang saleh yang telah mendahului kita. Orang terdahulu. Golongan salafus salih kita kata. Golongan salafus salih, mereka ini amalan mereka begini. Mereka ini tawakal mereka begini. Kita cerita. Maksud apa as-salaf? As-salaf ialah yang dahulu. Dahulu. As-salafi biasa kita sebut. Ialah orang yang mengatakan bahawa mereka mengikut orang yang terdahulu. Maksudnya itu dari sudut bahasa. Maknanya perkataan as-salam ini ada pelbagai makna. Selamat boleh,
sejahtera, boleh menyerahkan, boleh istislam. Islam itu adalah perbuatan kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat bagaimana konteks perkataan itu digunakan. Konteks perkataan itu digunakan. Tertukar baris sahaja, tertukar huruf sahaja, dia akan memberikan makna ataupun maksud yang berbeza. Maksud yang berbeza. Adapun dari sudut syarak, dari sudut penggunaan dalam fiqh, bai'us salam ini ialah jual beli sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya sahaja dengan menggunakan lafaz salam ataupun as-salam. Yang ni tuan-tuan mungkin kita rasa pening sikit, sebab jarang kita gunakan, tapi nanti kita akan ceritakan. Untuk memahami jual beli as-salam ini, kita baca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai di Madinah. Nabi daripada Mekah, berasal daripada Mekah, hidup membesar di bumi Makkahul Mukarramah, dan kemudiannya berhijrah ke bumi Madinatul Munawwarah pada usianya 52 tahun. 52 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. 52 tahun ke? 50 tahun. 52 tahun, betul tak? 10 tahun di Madinah, 12 tahun di Makkahul Mukarramah. Nabi SAW bila sampai di Madinah, Nabi mendapati orang-orang di Madinah mengamalkan satu bentuk jual beli yang dinamakan sebagai jual beli as-salam. Jual beli as-salam. Maksud jual beli as-salam ini apa? Ialah datang orang luar daripada Madinah, masuk ke dalam Madinah, termasuklah orang daripada kota Mekah. Bila mana mereka masuk ke dalam kota Madinah, mereka mencari siapakah empunya kebun-kebun. Mereka mencari siapa toke-toke, mana tuan-tuan kebun, kebun anggur, kebun kurma, ladang kurma dan seumpamanya. Dan mereka mengikat jual beli selama setahun ataupun 2 tahun. Dia bagi tahu, saya beli kurma kamu sekian-sekian banyak pada tahun hadapan. Ataupun dalam masa 2 tahun ini, kurma kamu saya akan beli. Kurma kamu saya akan beli. Jadi ini di antara bentuk jual beli yang berlaku di Madinah ketika mana Nabi SAW sampai. Ada masalah ke tuan-tuan bila mana buat jual beli macam tu? Ada masalah? Kurma tak ada lagi, buah tak keluar lagi, tiba-tiba sudah melakukan akad jual beli. Baik as-salam ini pula hendaklah dilakukan pembayaran secara duluan. Sebab itu dia kata namanya adalah baik as-salam. Maknanya bayar dulu. Bayar dulu. Kurma ambil bila? Ambil tahun depan. Kurma ambil bila? Ambil tahun ni nak ambil sekali, tahun depan nak ambil sekali, selama 2 tahun. Ada masalah ke jual beli macam ni? Ada masalah ke? Apa masalahnya? Barang tak ada lagi. Kalau siapa-siapa ingat kita bincang sebelum ni, bunga dah keluar dah. Bunga dah keluar dah. Yang tak keluarnya buah lagi.
Buah dah nampak dah, tapi tak masak lagi. Boleh kita akad jual beli tak? Itu bunga dah nampak. Itu anak buah, putik buah itu sudah kelihatan. Buah sudah kelihatan, cumanya dia tak masak lagi. Itu pun tak boleh lagi dilakukan jual beli. Kena tunggu dia masak. Kena tunggu dia dikait, dibawa turun, dipetik. Tunggu sampai waktu dia jatuh, dia gugur, baru boleh dilakukan jual beli. Ini yang kita bincang sebelum ini. Tiba-tiba buah pun tak ada lagi. Dalam kes-kes yang tertentu, kadang-kadang pokok pun tak ada lagi. Tak ada apa lagi. Tiba-tiba dilakukan jual beli. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Barang tak ada lagi, kita buat jual beli dan bayar sia-sia. Bayar sia-sia. Barang akan datang kemudian. Barang akan datang kemudian. Ada tak jual beli macam ni pada zaman ini? Ada tak jual beli begitu pada zaman ini? Barang tak ada lagi. Kalau barang itu buah-buahan, tanaman tak ditanam lagi. Kalau barang itu adalah zaman hari ni lagi banyak barang. Lagi banyak barang. Zaman hari itu simple je barang-barang dia. Rempah ratus, kain, lagi apa lagi? Hari ini lagi banyak macam-macam barang. Barang tak ada lagi, akad jual beli telah dilaksanakan, bayaran telah pun diserahkan. Diserahkan. Boleh tak berlaku kita melaksanakan jual beli macam tu? Hari ni ada tak orang jual beli barang tak ada lagi? Bayar sia-sia lah. Banyak tak? Terlalu banyak. Boleh ataupun tidak? Nak tahu boleh atau tidak, kita kena baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan bahawa agama ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama yang lengkap, agama yang syumun. 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan garis panduan tentang jual beli barang yang tidak ada. Hukum asalnya haram. Barang yang tidak ada dalam perbincangan ilmu fiqh disebut sebagai bai' al-ma'dum. Jual beli barang yang tidak ada, hukum asalnya adalah haram. Tak boleh. Tidak boleh. Tetapi muamalat, ilmu urus niaga, perniagaan, perdagangan ini urusan yang banyak berkaitan dengan manusia. Urusan yang banyak berkaitan dengan manusia, maslahat manusia lebih besar daripada maslahat apa? Maknanya bahagian manusia, kebajikan manusia, keperluan manusia jauh lebih besar daripada pencipta. Jadi diberikan kemudahan kepada manusia dalam bab muamalah, longgar sedikit. Adapun dalam bab ibadat tak boleh. Dalam bab ibadat hukumnya agak ketat. Hukumnya agak ketat. Sebab itu dalam bab ibadat kalau disuruh sebut Allahu Akbar, kena sebut Allahu Akbar. Tak boleh nak tukar-tukar. Caranya ketat, kaedahnya ketat. Walaupun ketat, kita dapati bahawa Islam agama yang mengambil kira seluruh perkara. Sampai tahap kita boleh tak semayang di masjid, sampai tahap boleh tak semayang Jumaat. Hari ini baru orang faham gamaknya. Bila mana para ulama bincang ad-darurah tubihul mahdurat, benda yang hak, benda yang kritikal, benda yang mendesak, benda yang kita kata membahayakan, benda yang mengundang risiko, boleh
kita kata apa, mengharuskan kepada kita melakukan perkara-perkara yang asalnya haram. Darurah tuqaddar biqadariha, ini perbahasan para alim ulama. Jadi dalam bab ibadah ketat, adapun dalam bab muamalat hukumnya agak longgar. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dalam bab muamalat ini, hukum asalnya adalah harus. Jadi Nabi SAW bila mana tengok orang Madinah buat macam itu, seorang Nabi dia tidak boleh tengok sesuatu perkara kalaulah perkara itu bertentangan dengan syarak. Seorang Nabi, seorang Rasul, dia kena tegur. Ini perbezaan Nabi dan Rasul. Seorang Rasul, bila mana dia tengok benda yang tak betul di hadapan dia, seorang Rasul tak boleh mendiamkan diri. Tak boleh. Dia kena tegur. Dia kena tegur. Tegur itu tak semestinya kita kata dia tegur dengan marah, tidak. Cuma dia kena bagi tahu perbuatan itu perbuatan yang salah. Sebagaimana Nabi Musa bagi tahu kepada Firaun, apa yang kamu buat ini salah wahai Firaun. Sebagaimana Nabi Ibrahim bagi tahu kepada ayah dia, wahai ayah, apa yang kamu lakukan ini syirik, dosa besar, salah. Sebagaimana yang nabi-nabi yang kita belajar, Nabi Lut, Nabi Nuh dan ramai lagi, bagi tahu kepada ahli keluarga dia, bagi tahu kepada isteri mereka, bagi tahu kepada anak-anak mereka, apa yang kamu buat ini salah. Jadi Nabi SAW bila mana tengok perbuatan ini, Nabi ada 3 pilihan. Yang pertama, Nabi senyap. Kalau Nabi senyap, bermaksud perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau Nabi senyap, kalau Nabi senyap, Nabi tak kata apa, Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tidak, maknanya perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenarkan oleh syarak. Yang dibenarkan oleh syarak. Kalau perbuatan itu salah, Nabi kena tegur. Nabi kena perbetulkan kesalahan tersebut. Dan kalaulah perbuatan itu betul tetapi ada garis panduannya, Nabi kena ceritakan apakah garis panduan. Daripada itulah kita akan tahu benda ini boleh, benda ini tak boleh, benda ini dibenarkan ataupun tak dibenarkan. Maka dalam kes ini Nabi kata, man aslaf, siapa yang nak buat jual beli macam itu. Macam mana? Barang tak ada lagi, tetapi dia nak beli dah, dan dia nak bayar dah. Hari ni banyak tuan-tuan, online business kita panggil apa? Pre-order. Di mana-mana ada pre-order. Pre-order maksudnya apa? Barang ada tak? Barang tak ada lagi. Kalau dia petani, pokok pun tak tanam lagi, anak pokok pun tak ada lagi, barang tak ada lagi. Kalau dia pengusaha, kalau dia pengilang, kalaulah dia peniaga, barang tu pun dia tak beli lagi. Tiba-tiba dia sudah melakukan akad jual beli dan dia buat pembayaran kepada akad jual beli tersebut dalam keadaan barang tidak ada, maka Nabi SAW berikan garis panduan. Nabi SAW berikan garis panduan, iaitu kata Nabi, fal yuslif fi kailin ma'lum. Nabi kata, lakukanlah jual beli itu dengan sukatan yang diketahui, yang dimaklumi, yang ditetapkan. Kena bagi tahu berapa sukatannya. Mana-mana benda yang disukat. Zaman dulu bila mana orang nak berurus niaga, ada 2 cara. Yang pertama mereka sukat, yang kedua mereka timbang. Air ini ditimbang ke disukat? 1 liter
1000 ml disukat ke ditimbang? Ini sukatan. Ini sukatan. Sukatan hari ini orang sukat dengan liter, mililiter. Lagi apa lagi sukatan yang digunakan oleh orang hari ini? Banyaklah. Banyak. Kalaulah benda itu disukat, Nabi kata sukatan perlulah diberitahu. Berapa sukatan yang kamu nak berjual beli? Hari ini ada liter, mililiter. Atas pada tu dia pergi ada. Ikut sukatan pada hari ini. Orang zaman hari itu mereka suka sa'. Ada satu bekas cupak mereka, cupak Kedah lain, cupak Terengganu lain. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kenapa ukuran cupak. Tapi hari ini dah standard dah. Hari ini dah standard dah, kata-kata dah standard. Tapi ada juga beza sikit-sikit. Kita pergi Kedah bayar zakat fitrah, kenapa sana harga lain, kenapa Selangor harga lain, pergi Johor kenapa harga lain? Sebab asal usul mereka zakat dibayar dengan cupak. Cupak Kedah rupanya lain dengan cupak Johor. Beza sikit-sikit je. Beza sikit-sikit je. Bila mereka penuhkan bekas cupak itu, sukatan itu, pergi timbang pada kilo, yang ini dapat 300 gram, yang ini dapat 400 gram. Kenapa? Ukuran sukatan yang digunakan pada zaman masing-masing berbeza. Cupak di Iraq, Baghdad berbeza dengan cupak di Mesir. Ini sebab kenapa orang hari ini kadang-kadang kita kata kenapa berbeza. Kenapa berbeza pandangan? Kerana manusia yang pelbagai, negeri yang berbeza, budaya dan juga banyak perkara yang berbeza di antara satu dengan yang lain. Jadi Nabi kata kalau nak jual beli macam tu, kailin ma'lum, timbangan sukatan hendaklah dijelaskan. Wa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Dan kalaulah dia ditimbang, timbangannya hendaklah diketahui. Hari ini kita timbang dengan gram, kita timbang dengan kilogram, kita timbang dengan tan. Orang dulu timbang dengan apa? Satu kati. Orang dulu timbang dengan dacing. Tapi dia punya ukatan itu kati lah. Kati. Sebelum daripada kati, setiap zaman dia akan ada timbangan dia masing-masing. Hari ini pergi mana-mana semua orang pakai gram, pakai kilo, pakai tan. Standard dah. Adapun zaman dulu mungkin berbeza. Jadi Nabi SAW kata wa waznin ma'lum, hendaklah dengan timbangan yang telah diketahui. Jadi dua syarat Nabi kata. Satu sukatan, dua timbangan. Dan yang ketiga je Nabi kata ila ajalim ma'lum, bukan setakat sukatan dan timbangan sahaja yang perlu dijelaskan, tetapi masa, waktu hendaklah diketahui. Kamu nak barang ni bila? Saya nak barang ini pada musim sejuk akan datang. Kita baca dalam surah Quraisy, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Surah ini menceritakan kehebatan orang-orang Quraisy, iaitu mereka berdagang pada musim panas dan juga sejuk. Orang Quraisy di antara kehebatan mereka ialah mereka ini mahir dalam perniagaan. Mereka ini orang Quraisy. Siapa dia orang Quraisy? Orang yang berada di bumi Makkah. Orang yang berada di bumi Makkah bersama dengan Nabi SAW. Nama-nama yang kita sebutkan: Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan. Mereka ini semuanya adalah para pedagang. Bahkan Nabi SAW sendiri merupakan pedagang ketika mana dia berada pada usia remaja, pada usia mudanya dia merupakan seorang pedagang. Kehebatan orang Quraisy adalah mereka ini merupakan pedagang-pedagang yang hebat. Kota Mekah, tuan-tuan, adalah kota yang kering, kota yang
tidak ada tumbuhan kota yang tidak sesuai untuk ditanam. Ini kota Mekah. Namun Allah Ta'ala beri kepada kota Mekah ini suatu keistimewaan yang bermula daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kisah mereka yang kita baca sepanjang raya korban, kisah pengorbanan, kisah penyembelihan Ismail, kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan juga Ismail di tengah padang pasir, yang akhirnya menjadikan bumi Makkah, asalnya Bakkah, kemudian bertukar namanya menjadi Makkah, sampailah ke hari ini menjadi tempat tumpuan seluruh dunia. Ya'tuka rijalan min fawqik min, maknanya orang sanggup datang daripada jauh. Orang sanggup datang berjalan kaki daripada jauh datang ke bumi Makkah al-Mukarramah. Jadi Nabi SAW bila mana tengok orang Madinah buat begitu, Nabi tak larang, tetapi Nabi SAW berikan garis panduan, yang mana kita dapati garis panduan itu valid, bahkan amat diperlukan dalam jual beli seharian kita sampailah kepada saat ini. Tanyalah kepada orang yang terlibat dalam perniagaan, dalam bidang perbekalan, penghilangan. Hampir sahaja kita dapati bahawa mereka ini tidak dapat lari daripada baik as-salaf. Walaupun kadang-kadang ketika mana kita melakukan akad jual beli itu tak ada pun kita sebut as-salaf, tak ada pun kita sebut baik as-salaf. Ni yang tuan-tuan pakai emas ni, yang pakai emas ni, dia orang kata kalau nak order, ustaz, order hari ni, sekarang bulan berapa? Bulan 8, bulan 6 tahun depan baru sampai. Bulan 6 tahun depan baru sampai. Order saja ke order kena bayar? Tak ada order saja. Order bayar siap-siap. Order bayar siap-siap. Bulan 6 tahun depan baru sampai kata. Betul ke tidak? Allah Ta'ala. Itu kalau dia nakkan dengan harga yang murah. Pembekal kena buat macam tu lah. Adapun kita beli runcit sikit-sikit tak apalah. Sekali kita beli satu kotak RM30, mahal sikit RM50. Sekarang berapa satu kotak? RM50 tu. Lebih kurang macam tu lah, RM30 gitu Jual beli apa tu kita bayar siap-siap, barang tak dapat lagi. Jual beli apa? Jual beli ni lah. Tapi Nabi SAW letakkan, maknanya kalaulah dia disukat, sukatan hendaklah jelas. Kalaulah dia ditimbang, timbangan hendaklah jelas. Bahasa orang hari ini kita sebutkan sebagai spesifikasi. Butirannya, perinciannya hendaklah dijelaskan. Satu perkara lagi yang kadang-kadang butiran mungkin jelas, perincian mungkin jelas, spesifikasi mungkin jelas. Kadang-kadang yang tidak berlakunya ialah ajalin ma'lum, masa tidak dijelaskan. Masa tidak dijelaskan. Jadi antara syarat untuk kita katakan bahawa jual beli secara as-salaf ini, jual beli secara as-salam ini menjadi satu bentuk jual beli yang harus, yang sah, yang valid adalah jual beli itu hendaklah diperincikan apa dia. Bukan setakat emas ini saja tuan-tuan. Saya kira kalau tanya-tanya mana-mana peniaga, hampir sahaja semua peniaga tak akan dapat lari daripada baik as-salam. Bezanya, kalaulah mereka sekadar order sahaja, tak ada pembayaran, itu jual beli biasa. Kalau mereka tempah, mereka order,
tempahan mereka hendaklah disertakan dengan pembayaran. Yang ini kita namakan jual beli as-salam. Jual beli as-salam. Tapi kalau order sahaja sampai waktu barang nak deliver, baru dibuat pembayaran. Yang ini bukan jual beli as-salam. Ini jual beli biasa. Ada tak buat macam tu? Ada juga. Jadi melihat kepada kita kata situasi masing-masing. Kita baca lagi satu lagi hadis daripada Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa. Mereka berkata, dalam satu peperangan bersama Nabi SAW, kami mendapat sebahagian daripada harta peperangan. Ataupun dalam bahasa fiqahnya kita sebut sebagai al-ghanimah. Ghanimah. Selesai peperangan, Abdurrahman bin Abza ini dengan Abdullah bin Abi Aufa ini mendapat sebahagian daripada harta peperangan. Ketika itu kaum Anbar daripada Syam datang berjumpa dengan mereka. Kaum Anbar daripada Syam datang berjumpa dengan mereka, dan kami melaksanakan jual beli secara salaf dengan mereka untuk mendapatkan gandum, barli dan minyak dalam tempoh waktu tertentu. Datang orang daripada Syam. Pada waktu itu Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Aufa dalam tangan mereka ada duit, ada harta rampasan perang. Mereka gunakan harta rampasan perang ini untuk beli barang daripada Syria. Madinah, Syam di mana? Sebelah atas, di sebelah utara. Berapa jarak dia? Syam hari ini consist of 4 negara. Lebanon yang meletup baru ni, Syria yang sedang bergolak pada waktu ini, Palestin, bumi yang bergolak sekian lama, 1960-an lagi, 48 lagi sudah ada daripada tahun rasminya 60-an sampai pada hari ini bergolak. Dan satu lagi Jordan. 4 negara ini suatu ketika dahulu merupakan sebuah negara dalam sejarah Islam kita sebutkan sebagai Ardus Syam, negara Syam. Jadi negara Syam ini negara yang subur dengan tanaman, negara yang subur dengan tumbuhan. Sehingga kan sahabat minta daripada orang Syam, dalam tempoh waktu setahun kami bagi duit kepada kamu, nanti kami nak gandum, kami nak barli dan kami nak minyak. Kami nak minyak. Ketika mana mereka melakukan jual beli itu, gandum ada tak? Gandum ada tak? Tak ada lagi. Barli ada tak? Pun tak ada lagi. Minyak ada tak? Tak ada lagi. Tetapi pembayaran telah pun dilakukan. Abdurrahman dan juga Abdullah telah ditanya, adakah kaum Anbat ini yang duduk di Syam mereka menanam barli, mereka ini menanam gandum ataupun tidak? Lalu mereka berdua menjawab, kami tak tanya pun mereka tentang itu. Kami tak tanya pun kepada mereka adakah mereka ini ada kebun mereka sendiri, adakah mereka ini ada ladang mereka sendiri. Yang kami nak, dalam tempoh waktu setahun, tahun depan kamu datang balik kepada kami, kamu bawa gandum, kamu bawa barli, kamu bawa minyak. Kamu bawa gandum, kamu bawa barli, kamu bawa minyak. Tapi tuan-tuan kena faham, tuan-tuan kena faham bahawasanya bumi Makkah memang bumi yang terkenal dengan, macam kalau kita sebut di tanah Melayu ini suatu ketika dulu pusat perdagangan di mana? Di mana-mana kuala sungai itu pusat perdagangan. Kalau nak mudah fahamnya Melaka, setiap tahun akan ada pedagang mari, setiap tahun akan ada rombongan dagangan datang. Jadi mereka kenal, memang orang ni setiap tahun akan mari. Bila mana dia mari, dia akan bawa barang-barang dia.
Jadi dia tak akan carilah orang-orang yang baru mari tak. Maknanya ia melibatkan juga jual beli secara aman, kepercayaan. Jual beli as-salam ini jual beli secara amanah, jual beli secara percaya. Kita dah lama berurus niaga dengan dia, kenal dia ini memang seorang pedagang. Setiap tahun dia akan singgah di Melaka. 2 tahun sekali dia akan mari Melaka. Jadi kita pesan daripada dia, tolong bawa barang ini, kita bayar terus pada dia. Begitu juga dengan kota Mekah. Kota Mekah ini merupakan kota perdagangan. Di zaman jahiliyah, kota Mekah ini yang kita baca cerita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksud apa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Adakah kamu tidak melihat apa yang telah Tuhan kamu lakukan kepada tentera bergajah? Tentera bergajah ini datang daripada mana? Ababil, Abraha, tentera Abraha. Dia datang daripada mana? Jadi kita cerita Syam di atas. Tentera Abraha datang daripada mana? Dia datang daripada bawah di sebelah selatan, iaitu Yaman. Jauh datang sampai ke atas. Sebab apa? Sebab kerana cemburunya mereka dengan kota Mekah yang menjadi tumpuan orang ramai di zaman mereka. Abraha buat kota hebat di Yaman supaya orang datang ke Yaman. Tiba-tiba orang tak datang mana ke Yaman. Dia rasa cemburu, dia rasa iri hati dengan kota Mekah, sehingga akhirnya dia ambil keputusan untuk menyerang kota Mekah dan membawa bala tentera gajah dia. Maknanya apa? Mekah ini memang pusat perdagangan. Setiap tahun, terutamanya pada musim haji, seluruh orang Arab yang berada di semenanjung tanah Arab akan berkumpul di kota Mekah untuk membawa barang-barang dagangan masing-masing. Yang datang dengan garam, yang datang dengan rempah ratus, yang datang dengan pakaian, yang datang dengan macam-macam. Datang ke bumi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan juga melakukan perdagangan mereka, terutamanya pada musim haji. Terutamanya. Jadi ketika mana berlaku musim haji itu, selain daripada melaksanakan ibadah haji, orang Mekah akan membeli barang-barang. Mereka singgah di Madinah, beli barang-barang di Madinah. Walaupun barang-barang di Madinah pada waktu itu kurmanya tak ada lagi, tapi mereka dah pre-order dah siap-siap. Maka disebutkan dalam hadis ini, Nabi kata boleh buat macam itu, tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Sukatan hendaklah dijelaskan, timbangan hendaklah diketahui, masa hendaklah disebutkan dalam perjanjian ataupun jual beli tersebut. Barang ini saya akan datangkan kepada kamu bila fi sayf, pada musim panas, pada musim sejuk akan datang. Dia kena sebut. Ini orang dululah. Adapun kita hari ni lagi mudah. Sebab apa? Masing-masing dah tahu berapa tarikh hari bulan. Masing-masing dah tahu yang ini bulan Ogos, lepas bulan Ogos masuk bulan September. Bulan Ogos ada 31 hari bulan. Bulan Jun ada 30 hari bulan. Masing-masing dah tahu dah, tak ada khilaf dah. Ada pun orang dulu dia kira macam tu. Dia kira ketika mana bulan penuh, bulan purnama, sebulan daripada sekarang, itu orang dulu. Itu orang. Ada pun orang zaman sekarang lagi muda. Kita ambil satu lagi hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya bersaksi bahawa Allah telah menghalalkan jual beli salaf yang dijamin. Allah juga telah menurunkan ayat yang terpanjang berkenaan dengannya. Kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang. Tak ingat ayat dia. Ya ayyuhalladzina amanu
ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat hutang piutang. Jadi ayat hutang piutang ini menceritakan tentang keharusan jual beli secara as-salam. Jual beli secara as-salam yang mana ia termasuk dalam bab jual beli secara hutang. Hutanglah maknanya penjual yang sudah menerima wang tetapi belum menyerahkan barangnya, di atas bahunya, di atas tanggungjawabnya, di atas zimmahnya, tanggungannya, dia perlu menyelesaikan. Dalam tempoh waktu ini dia kena cari barang. Dalam tempoh waktu ini dia kena deliver apa yang dia telah persetujui. Kalau dia tak mampu macam mana? Sampai waktu tiba-tiba barang tak ada. Sampai waktu tiba-tiba buah tak masak. Sampai waktu tiba-tiba buah rosak. Nampak macam mana? Yang ini insya-Allah kita akan bincangkan pada perbahasan ataupun pada surat yang akan datang insya-Allah. Jadi tafsiran ayat ini dihuraikan oleh Ibn Kathir, menyatakan bahawa ayat ini dijadikan dalil bagi menunjukkan jual beli secara as-salam adalah sah menurut syarak, kerana jual beli salam termasuk dalam jual beli secara hutang. Jual beli secara hutang, sementara ayat ini menerima dan membenarkan hutang, dengan itu jual beli secara as-salam juga dibenarkan. Jual beli secara as-salam juga dibenarkan. Maknanya apa? Jual beli ini dibenarkan, diharuskan melalui perantaraan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dalam bentuk qauli, maknanya Nabi bagi tahu boleh buat. Ada hadis dalam bentuk fi'li, para sahabat buat dan Nabi membenarkan perbuatan para sahabat. Ada juga hadis dalam bentuk takrir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang itu merupakan kelemahan saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.